Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل واهدنا إلى صراطك المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa amalan salihan maqbula wa tijaratan lan tabur. Yang saya kasihi Tuan Imam kita, Bala Nazir, para ahli jawatan kuasa Masjid At-Taqwa, tuan-tuan dan puan-puan, para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tinggi-tinggi syukuran kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dapat bersama sekali lagi, dan tahniah pada tuan-tuan semua yang telah mendapat ketua kerajaan yang baru. Ya. Kata pesan orang-orang lama yang sudah itu sudah, kita maju ke depan. Agong kata we move forward. Betul cakap orang putih tu. Jadi kita harap kita semua dapat merapatkan silaturahmi, merapatkan saf. Ya. Apa pun yang berlaku semualah dalam ilmu Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, kita teruskan dengan pengajian kitab kita ini, Perenang Jiwa, yang dikarang oleh Hujatul Islam Imam Al-Ghazali di bawah tajuk Riyadhah dan Ahli Sufi. Yang kita faham riyadhah ni yang kita exercise tu lah, ya, lari, berjoging, bersenam dan sebagainya. Tapi bagi ahli sufi ni, riyadhah ni adalah riyadhah yang berkaitan dengan kerohanian. Ya. Zikir kita, solat kita dan sebagainya, itu adalah satu bentuk riyadhah. Bismillahirrahmanirrahim. Ketahuilah bahawa jika Allah menghendaki hamba-Nya menjadi baik, kita pegang tuan-tuan, ya, apa kata Imam Ghazali sini. Ketahuilah, kalau saya boleh sambung, ketahuilah saudara-saudaraku sekalian, jika Allah menghendaki hamba-Nya menjadi baik, Dia perlihatkan hamba itu kepada perbuatan kejinya agar memungkinkan bagi dia untuk mengubatinya. Namun kebanyakan manusia tidak mengetahui akan kecacatannya. Dia lihat tahi mata saudaranya, namun tidak melihat tahi matanya sendiri. Dalam maksud tuan-tuan tu. Ya. Jadi apa yang kita boleh belajar di sini tuan-tuan daripada 4 baris ni? Pertama sekali, kalau Allah nak jadikan kita baik, ya, Allah jadikan kita ada ilham yang baik untuk melihat kelemahan diri kita sendiri, cacatnya diri kita sendiri. Di atas keinsafan, tidak ada manusia yang sempurna. Hebatnya macam mana kita, pasti ada kelemahan. Dan kita adalah insan biasa. Ya? Jadi, bila kita tahu, maka kita akan memperbaiki, mengobatinya. Apa yang diberi contoh di sini ialah, kebanyakan manusia ni, dia tak tahu cacat dia. Dia komplain orang sana, dia komplain sini. Tapi dalam diri dia, semua orang lah, termasuk saya yang bercakap ni, ya, tuan-tuan dan perempuan, dan kita semua sama, kita serupa, kita manusia kan, kita ada cacat dan celanya. Seperti mana apa? Seperti mana kita melihat tahi mata orang. Mata kau ni ada tahinya lah, contoh. Tapi mata kita pun ada tahi juga. Macam itulah lebih kurang. Baik, kata Imam Al-Ghazali, siapa ingin mengetahui celanya diri sendiri, ada 4 cara. Ini ada kapsul tuan-tuan, ya. Mudah-mudahan kita sempatlah sampai waktu syuruk.
Ya. Ada 4 caranya. Yang pertama, dia mesti datang kepada guru yang mana melihat terhadap keburukan jiwa serta melihat ketidakbaikan yang ada padanya, yang kadang-kadang samar-samar. Kemudian dia mengikut petunjuknya dalam bermujahadah mengobati dirinya. Dan sikap ini semakin kurang saat sekarang. Sangat dalam maksudnya tuan-tuan ya. Sangat dalam pada diri saya sendiri dan pada kita semua. Yang pertama sekali, kalau kita nak tahu ya kecacatan diri kita, kelemahan diri kita, datang kepada guru. Maknanya apa? Belajar. Murid mendatangi guru, bukan guru mendatangi murid. Kita tengok dalam budaya Jepun tu lebih hebat ya. Di sekolah dia tu, setiap guru subjek yang tu dia ada bilik dia sendiri. Jadi budak-budak tu yang bergerak dari satu kelas ke satu kelas ke satu kelas. Guru tu duduk ya. Itu yang kita cadang dulu untuk buat di pendidikan kita ya. Tapi belum kesampaian lagi. Ya. Jadi maknanya kita datang kepada guru. Pada tuan-tuan datang di waktu-waktu subuh begini belajar, tak kira dengan sesiapa pun, ya. Waktu kuliah maghrib, kuliah isyak, kuliah subuh, waktu duha dan sebagainya. Itu adalah satu cara sebenarnya kita mengikut apa yang dicadangkan oleh Imam Al-Ghazali, iaitu datang kepada guru. Bila kita datang kepada guru, apa lagi kita dapat? Kita mengikuti petunjuknya. Apa yang guru beri panduan, guru tunjuk kepada kita, kita ikut. Supaya kita boleh bermujahadah dalam mengubah diri kita. Tapi masalahnya sekarang tuan-tuan, apa yang dikatakan oleh Imam Ghazali, dan sikap ini semakin kurang. Kita sekarang banyak mengutuk guru. Mempermainkan guru dengan perkataan-perkataan yang tidak menasabah. Jauh lagi tidak pernah Sarawak. Sebagai Sarawak sana tuan-tuan, bukan dekat Sabah saja. Dia kutuknya guru. Lebih-lebih lagi dengan budaya FB dan sebagainya, ya, tidak ada rasa segan silu, ya, mengutuk gurunya. Baik itulah sekarang ni ramai orang ada pelajaran tinggi, banyak universiti dibina, didirikan, ya, tapi akhlak manusia semakin hari kelihatannya semakin bobrok. Yang membobrokkan itu ialah akhlak. Saya teringat pesanan daripada Ibnu Khaldun, ya, seorang sarjana Islam yang terkenal. Apa kata Ibnu Khaldun? Kehebatan sesuatu umat, kehebatan sesuatu bangsa, atau kita kecilkan lagi, kehebatan seseorang manusia itu tertegak pada 2 perkara. Kita cek diri kita tuan-tuan ya, apa 2 perkara tu? Pertama ialah ilmu. Yang kedua ialah akhlak. Jadi bila kita mengejar ilmu, dari sekolah tadika ke sekolah menengah, sekolah tinggi, masuk universiti, belajar, ijazah pertama. Kalau Indonesia tu S1, S2, S3. Kalau Indo ni macam tu. S1 tu sarjana muda, S2 tu sarjana, S3 tu doktor falsafah. Ya. Ilmu tu dicari. Dan orang berlumba-lumba mencari ilmu. Tetapi kadang kita lupa. Atau Jepun kata kita kelalen. Satu lagi benda itu, kita mengabaikan akhlak. Berapa ramai orang berpelajaran tinggi, tapi akhlaknya bobrok. Jauh cakap akhlaknya kemproh, kotor. Yang dikeluar dari mulut dia, sampai ada satu istilah yang kita pendengar pun tak suka. Mulutnya dikata apa istilah sekarang? Mulut longkang. Wahal pelajarannya hebat. Belajar di timur dan di barat. Dia lupa. Apa lagi kata Ibn Khaldun? Sekiranya anda mendapat kedua-duanya itu, hebat. Tetapi kalau tak dapat keduanya, dapat salah satu saja, maka carilah yang kedua, iaitu akhlak. Cuba kita renung tuan-tuan, secara jujur. Bapak-bapak kita dulu, pakcik-pakcik kita zaman generasi sebelum kita, mana dia orang ada belajar tinggi, ya? Kadang pun tak sekolah pun. Dalam bahasa kita kata butuh huruf. Tak tahu pun. Saya ingat
ibu mertua saya masa mengundi mau ni. Tulisan dia, calon tempat dia tu ada 7. Ada 7 calon. Tulisan dia kecil-kecil font dia. Dah masuk dalam tu, dia cakap dengan pengundi, aku tak nampak, tak boleh baca, aku butuh huruf. Lepas tu, dia panggil lah adik ipar saya tu naik ke atas, tolong pangkahkan. Mak nak pangkah yang mana? Ada saksi tengok, jauh lah, dia tak boleh kacau. Maknanya, kita butuh huruf setengah daripada kita. Tetapi, orang-orang dulu, walaupun mereka tidak ada ilmu, tidak belajar, butuh huruf, ya. Mak saya pun tak belajar, tuan-tuan. Orang dulu kan. Tetapi, akhlaknya cantik. Ada tetamu dilayan, monggo. Monggo itu perkataan Jawa yang sangat klasik, tuan-tuan. Sila lah. Sila tu tak boleh terjemah dengan cantik, tuan-tuan. Bila monggo, monggo mampir. Masya Allah, sedapnya. Akhlak bagus. Tetamu datang rumah, disuguhi kopi ubi rebus. Sekarang ada tak? Susah. Sembang pun kat laman aja. Mungkin sebab gula mahal ke apa tak tahu. Wallahualam. Budaya tu dah tak ada dah. Menghormati jiran, menghormati orang tua. Dulu kalau Pak Yai itu dia hormati dan sebagainya lah. Panjang cerita kalau saya nak uraikan. Maknanya dua-dua tu kena ada. Ya, bila kita mendatangi guru, kita mendapat ilmu daripadanya. Dan yang keduanya, jangan lupalah apa yang diajar oleh guru itu. Salah satunya ialah akhlak yang baik ataupun adab, maka diikutlah. Kerana dengan adanya ilmu dan akhlak yang baik, itulah umat kita menjadi kuat. Ya, jadi saya nak berwasiat di sini, didiklah anak-anak kita. Kalau tidak ada anak yang itu, mungkin dah ada cucu, didiklah cucu kita atau generasi-generasi yang ke bawah daripada kita. Jangan lupa kepada persoalan adab. Hormat orang, isteri kepada suami. Bila suami tengah bercakap, jangan sibuk main handphone aja. Itu adab. Bila tetamu datang, disambut, salam. Itu adab. Bila guru sebelum bangun, kita jangan, biar kita hormat. Kita hormat. Sebelum guru kita makan, bagi dia makan dulu. Kalau kita makan sedulang, satu meja, satu majlis, jangan kita melangkau macam ni. Tok guru tengok aja. Aku tak pegang lagi, dia dah sakaunya. Istilah sekarang, tuan-tuan. Dia sakaunya. Itu semuanya masalah adab. Ya. Itu satu, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kata Imam Ghazali, carilah teman yang boleh membetulkan salah kita. Ini lagi payah, tuan-tuan. Carilah teman yang boleh membetulkan salah kita, sama ada lahir ataupun batin. Dan itulah yang dilakukan oleh para pemimpin agama. Contoh, yang awak buat tu salah, tu tak betul. Ikut. Saya ni bukanlah hebat sangat, tuan. Saya macam tuan-tuan juga. Kadang-kadang bila kita solat, sampai sekarang saya solat duduk atas kerusi, bila sebelah saya tu nampak tak betul, saya tegur lah. Tegur pun dengan cara baik, pegang. Sebagai tuan, saya tak tahu apa jawatan dia. Sebagai tuan, boleh tak buat macam ni sikit? Jadi ular tedung kan tiba-tiba. Tak mau dia tegur dia. Masa saya dapat solat dengan sempurna dulu, sujud dia tak betul. Bila sujud macam yang Nabi kata macam anak anjing menyarap. Jadi kita nampak, kita tegur lah. Sujud betul macam ni. Itu buat lagi. Solat sunat tarawih tu kan panjang. Saya dipanggil ke masjid tu untuk bagi ceramah. Saya kebetulan dia sebelah saya. Jadi lepas 2 rakaat saya tegur dia. Melenting tu kan. Jadi saya pun jadi takut. Suaranya tu kuat. Orang dengar tu. Itulah begitu, tuan-tuan, ya. Jadi nak cari teman yang boleh membetulkan salah sangat susah, apatah lagi teguran daripada para guru atau orang yang lebih mengetahui sedikit, susah nak ditegur. Ya, jadi kita ambil pot lah orang kata sekarang. Apa yang disebut oleh Imam Ghazali, carilah teman yang boleh membetulkan salah kita. Siapa kita nak tahu,
peribadi kita, tengok kawan kita. Kalau kawan kita orang baik-baik, baiklah perangai kita, tuan-tuan. Itu satu cara. Tuan-tuan ni orang pergi kapan, mungkin orang kaya-kaya, banyak duit, rumah banglo. Banglo tuan-tuan, rumah sebiji-sebiji kan. Harta banyak, kebun kelapa sawit, macam-macam lah. Jadi cara nak menundukkan hati kita, ya, kalau tak ada kawan pun, ya, bergaullah dengan orang-orang miskin. Itu kata kunci yang diberi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita kaya, kita bergaul dengan orang kaya, kita akan terus gah dengan sifat kekayaan kita. Kalau kita orang ternama, kita berkawan dengan orang-orang yang bernama, maka angkuh kita tak jatuh, tuan-tuan, tak turun. Jadi kaedahnya yang diajar oleh Nabi ialah bergaullah dengan orang-orang miskin. Ya, kurung-kurung jadi seperti calon pilihan raya lah. Dah lepas kan, ni contoh kan. Pergi warung, pergi sana, sampai satu tempat dia kedai lalat pun dia pergi. Kedai lalat tu nama kampung tu, ada Kelantan tu, ada satu kampung namanya kampung kedai lalat. Bukan maknanya kedai tu banyak lalat, tapi jadi satu bahan gurauan, ya. Kedai lalat pun dia pergi. Ya, kalau boleh kita begitulah. Maknanya kita menyantuni orang miskin. Bila kita menyantuni orang miskin, datang tu poketnya biar ada isi. Bila balik atau tinggalkan salam, sebutlah, bagilah sikit. Tu ada tu kat situ kan, dekat apa tu, skrin tu, dia punya CCTV kita. Ya, banyakkanlah bersedekah, membiasakan bersedekah. Kau nak masuk surga dengan mudah. Satu apa tu, ada 4 perkara tu: qiyamul lail, istighfar waktu sahur, banyak berzikir siang dan malam, dan membiasakan diri bersedekah. Biasakan diri bersedekah. Biasakan diri bersedekah. Mudah ya tuan-tuan. Sekarang ni kalau kita pergi kedai, banyak tabung-tabung yang beratur kan. Yang tahfiz lah, buat masjid lah, buat surau lah. Masuk saja. RM1, RM2, RM3. Dapat memadamkan dosa-dosa kita. Ya. Baik. Umar radhiyallahu anhu berkata, semoga Allah mengasihi orang yang mahu menunjukkan kelakuan kejiku. Ini saya pegang kepada apa yang dibuat oleh Imam Ghazali ni, cari teman yang boleh membetulkan. Jadi Imam Ghazali memberi contoh di sini bagaimana tawaduknya Sayyidina Umar. Hebat Sayyidina Umar, tuan-tuan. Setan pun takut dengan dia. Kita setan berkawan dengan kita. Ya? Setan minggir, dia takut dengan Sayyidina Umar. Orang yang begitu hebat pun, sahabat Nabi ni, dia kata apa? Semoga Allah mengasihi orang yang mahu menunjukkan akan kekejianku. Ditanya pada seorang sahabatnya tentang celanya, iaitu Salman. Salman Al-Farisi. Wahai Salman, apa kecacat kecelaku? Dia tanya, apakah kelakuanku yang kamu benci? Sayyidina Umar tanya Salman, tuan-tuan. Kita kena belajar lah, ya. Tanya kawan, cara jujur, apa perangai saya yang awak benci tengok, ya. Mungkin dia kata, awak ni suka mungkit-mungkit lah. Dah bagi sudah lah, jangan mungkit-mungkit. Contoh. Terima kasih. Dia tabat tegur kita. Baik, itu Umar bertanya dengan Salman, apakah kelakuanku yang mana kamu benci? Salman menjawab, kau suka mengumpul lauk pauk dalam satu meja. Itu simbolik, tuan-tuan, ya. Maknanya apa? Tamak. Dalam bahasa kita lah, macam-macam lauk ada. Kita bukan sini bukan saja lauk pauk, macam-macam ada, tuan-tuan. Macam-macam. Kalau minum tu macam-macam color ada. Warna oranye, warna coklat, warna kelabu. Coklat tu koko. Hijau. Kalau hijau tu orange. Apa tu? Apple. Kalau kuning tu orange dan sebagainya. 3 sekali order. Itu ditegur oleh Salman kepada Sayyidina Umar. Kamu suka mengumpulkan 2 lauk pauk dalam satu meja.
Rupanya sahabat dia perhatikan ya, tingkah laku sahabat ni, Sayyidina Umar tu. Ya. Satu ya. Dan kau suka membuka pintu 2 kali. Buka pintu lagi. Buka. Benda kecil begitu pun ditegur oleh sahabat. Sebenarnya orang tak suka kalau kita buka, lagi kalau pintu rumah kita tak ada minyak, bunyi bising. Tutup balik. Tutup balik. Orang tak selesa. Sampai tahap kecil macam tu pun ditegur oleh Salman Al-Farisi kepada Sayyidina Umar. Satu. Kemudian dia jumpa lagi sahabat. Apa tu dia kata apa? Sayyidina Umar kata, aku akan terus memberhentikan kelemahan itu sekarang juga. Aku tak buat lagi dah. Terima kasih. Kemudian dia jumpa sahabat yang kedua, iaitu Huzaifah. Huzaifah ni adalah sahabat yang tempat Rasulullah menyimpan rahsia. Kita ada orang yang kita boleh sangat kita percaya. Contohlah saya ada sahabat, Prof. Turiman. Kata, Prof, ini saya ada satu rahsia. Jadi amanah, jangan cakap dengan siapa, antara kita saja. Dengar bercakap, jadi simpan rahsia tu. Tapi kita kadang-kadang susah, tuan-tuan. Tadi orang tu bagi tahu aku, tapi habis kat sini je tahu. Bagi tahu si Polan tu gini. Lepas tu si Polan tu dengar, cakap orang lain. Aku nak cakap dengan kau, tapi habis kat sini je tahu. Lama satu kampung pergi kapal semua tahu, habis kat sini je. Bukan sekadar pergi kapal je, pergi ke Bukit Kerayung, sampai ke Jeram, sampai ke Kuala Selangor, macam-macam lah, macam orang bakar mercun sempena Tahun Baru Cina. Ya, lama sampai ke utara, sampai ke Siam dan sebagainya. Jadi apa kata, ditanya pada Huzaifah, kau sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sayyidina Umar kata dengan Huzaifah, wahai Huzaifah, dia bertanya kepada Huzaifah dan dia berkata, kau sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah engkau melihat ada pada diriku ini bekas-bekas kemunafikan? Aku ni ada gaya orang munafik. Sayyidina Umar kan dulu kan belum Islam. Waktu dia masuk Islam, ditanya, ada tak saki-baki aku sifat orang munafik ni pada aku ni? Macam kita lah ya, dulu kita mungkin orang yang tak berapa cantik akhlaknya, tak berapa rajin pergi surau, tak berapa rajin dengan majlis ilmu. Tanya, sifat-sifat munafik tu ada tak saki-baki pada diri saya ni? Contoh, macam mana? Dulu aku selalu tegur ustaz-ustaz ni, apalah, kutuk sana kutuk sini. Adalah tak lagi? Tanya dia. Sifat tu selalu, tuan-tuan, susah nak hilang. Macam orang masak nasi tu, kerak tu yang sedap tu. Kerak tu yang sedap. Baki-baki sifat yang ada itulah yang selalu dibesarkan. Ya. Tapi orang yang demikian pun kini jarang ditemui. Dah dua dah tu. Satu tadi, jumpa guru, jarang ditemui. Yang kedua, tanya sahabat, boleh tak betulkan apa kesilapan saya? Kata Imam Ghazali, pun jarang ditemui. Berat, tuan-tuan. Sebab itulah akhlak kebanyakan kita masyarakat sekarang semakin lama, tak maaf cakap lah, makin bobrok. Negara makin bertamadun. Ya. Kalau kita baca buku-buku tentang sarjana yang menulis tentang tamadun ni, ya, dia bagi tamadun tu ada dua. Tamadun kelas pertama, tamadun kelas kedua. Dan ada pula yang berani kata tamadun kelas yang ketiga. Tamadun yang kelas yang pertama yang terhebat ialah ilmu. Kita tengok negara-negara hebat macam China, walaupun macam tu, ilmu dia hebat. Ya, India, setengah negara-negara Arab, ilmu. Yang kedua ialah dia tamadun, apa dia katakan, artifak. Artifak ni benda-benda lah. Buat bangunan tinggi, buat museum tinggi. Kita ni nampak yang kedua. Kita mengejar yang tu. Yang terhebat, yang tertinggi, yang
Yang budaya yang paling teruk sekali lah, kita katakan budaya pop, budaya popular. Santai-santai, hiburan-hiburan, ramai-ramai, ramai-ramai. Itulah sekarang budaya kita. Tamadun kita banyak kepada yang bawah lagi. Ya, tak sampai ke atas dan bawah. Ya. Baik, itu sekadar tambah sajalah. Ya. Begitulah ya keinginan orang yang kuat imannya agar orang lain mahu menunjukkan celah dia. Jadi kalau kita nak meningkatkan tahap keimanan kita, kita carilah guru, carilah sahabat ya, yang dapat menunjukkan kelemahan-kelemahan dari kita sendiri. Habis tak ada sahabat macam mana? Siapa sahabat kita, tuan-tuan? Sahabat kita ialah yang dekat ialah isteri kita. Habis ni kan nikah dengan mu dah 10 tahun, 15 tahun. Apa kelemahan? Contoh. Kadang-kadang isteri ni dia bersopan. Dia tak nak kutuk suami dia. Ya. Kelemahan. Kita cakap secara tidak langsung lah. Ya. So, isteri pula janganlah membetulkan suami dengan mengutuk. Ya. Kelemahan abang nak tahu. Abang ni kalau tidur mendengkur macam lembu. Contoh. Itu dah menghina suami, tuan-tuan. Itu bukan kelemahan. Itulah apa kata satu apa nak kata ya, orang mendengkur ni susah tuan, ada kaitan dengan penyakit, ada kaitan tu kena jumpa doktor pakar lah tu atau psikologis ya. Kadang bila orang tu jiwa tak tenteram, tak tenang, terlalu penat, dia boleh mendengkur. Dia tak sedar tu tidur. Okeylah, kita pergi jauh sikit ya. Jadi apa kata Imam Ghazali? Kita pegang tuan-tuan di sini ya. Akhlak itu ya, akhlak yang buruk itu kata Imam Al-Ghazali ialah ibarat kala jengking dan ular yang beracun. Macam mana pula pelik tu. Itu dipanggil hujatul Islam. Ya. Hujah ni dia boleh mematahkan hujah. Orang-orang Rom, Romawi, ya, dengan buku-buku dia, Imam Ghazali sangat hebatlah tuan-tuan ya. Sampai benda kecil macam ni dia boleh membahaskan kepada kita, ya. Sesungguhnya akhlak yang buruk itu kata Imam Al-Ghazali ibarat kala jengking dan ular yang beracun. Tengok apa syarah dia. Jika orang lain menunjukkan bahawa di balik baju kita ada kala jengking. Contoh kan. Haji Amir, kat batu ada kala jengking lah tu, contoh kan. Kita ikuti dan kita sukai dia. Lantas segera kita buang. Kita buang baju tu, dekat luar kita buka baju dan kita bunuh kala jengking tu. Ya, kita buang baju kita, Kelantan kata cak baju buka, kita bunuh kala jengking itu. Padahal yang diancam bahayanya hanyalah badan sahaja. Dan yang paling sakit pun digigit sehari je. Dalam masa itu tuan-tuan ya. Kalau kena gigit kala jengking, kalau digigit cop, sehari 2 hari sembuhlah dia. Ya, saya ingat luar arwah ibu saya tengah masak. Orang dulu kan dapurnya macam tu kan. Tengah masak tu kena gigit kala jengking, menangis-nangis dia. Janganlah masa tu kita pun tolong dia 1 hari 2 hari juga, lepas tu sembuh dah. Elok. Ya, benarlah kata Imam Ghazali, bila ada kala jengking kita bunuh dia, ataupun kalau dia melekat pada baju kita buang baju tu, kita bunuh. Tapi itu kata Imam Ghazali, yang sakit hanya pada badan, sekadar hanya sehari 2 sahaja. Lepas tu sembuh. Lalu bagaimana pula dengan akhlak yang buruk? Maknanya apa tuan-tuan? Mana lebih dahsyat? Gigitan kala jengking yang kita kata bisa berbanding dengan akhlak yang buruk. Kata-kata yang menyakitkan hati dengan kala jengking yang menggigit kita, yang sakit 1-2 hari, mana yang kekal lama tuan-tuan? Bila orang kutuk kita, ya? Cakap macam-macam, dia berbekas. Dia berbekas. Walaupun kita minta maaf dengan dia, tetapi bekasnya tu susah nak hilang. Melainkan Allah saja yang Maha Pengampun. Manusia ni payah tuan-tuan.
Sedang cerita macam ni dah tuan-tuan, ni perbandingan ni dah banyak diceritakan oleh orang. Jadi saya sekejap nak menghidupkan balik lah. Kita marah pada seseorang, kita kata dia, kita kutuk dia, macam-macam lah. Ya? Lagi masa pemilihan, macam-macam keluar perkataan tuan-tuan. Sekarang pemilihan dah habis. Agak-agak orang yang kutuk kita, kata kita, dia hilang tak tuan-tuan? Payah nak hilang tu. Ya? Ibaratnya, kita marah dengan orang seperti kita ambil hammer ataupun penukul ataupun jempun kata martul, kita ketuk paku pada dinding tu. Dang, dang. Apa? Kita kata dia, mu jahat, mu setan, mu celaka, mu itu, mu laknat. Bang, 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 bang. Terbenam paku tu kan. Dan kita pukul paku tu, dia terbenam ke dinding, seperti kita mengeluarkan perkataan-perkataan buruk kepada kawan kita dengan akhlak kita yang buruk tu. Sampai satu masa kita pun menyesal. Kenapa lah aku cakap teruk-teruk dengan kawan aku? Itulah kawan aku dulu. Dia kerana sikit ada perbezaan pendapat, perbezaan pandangan. Kenapa aku kata yang teruk-teruk, huduh-huduh? Kata huduh-huduh. Minta maaf. Kalau kita jumpa minta maaf dia, agak macam mana tuan-tuan? Benda tu dah tersebar satu dunia. Jadi, sama juga bila kita dah ketuk, dah pukul tu, kita menyesal, kita ambil hammer tu, ya, tukul besi tu, kita congkel paku tu keluar. Minta maaflah dinding, minta maaf dengan dinding. Wah dinding, aku minta maaflah, aku dah kutuk engkau dengan paku ni. Cabut. Ada lubang tak? Tak hilang lubang tu. Lubang boleh tampal. Tampal lah. Ada bekas tampal tak? Ada. Kalau paku dinding, ada bekas korek yang pasir tu, pram. Habis. Kalau papan, ada kesan lubangnya. Paku dah cabut. Sudah minta maaf. Sudah itu, sudah ini. Tapi kesannya tetap ada. Ya. Luka di hati, siapa yang tahu? Luka di kaki, nampak darahnya. Luka di tangan, cedera di jari, nampak ni. Kesan undi tu ada lagi ni. Ya. Tapi kesan di hati tu, dengan kata-kata huduh, kata-kata buruk, nista, susah nak hilang tuan-tuan. Itu benarlah kata Imam Al-Ghazali. Dia kata, lalu bagaimana dengan akhlak yang buruk yang akan membawa penderitaan yang panjang setelah kamu mati? Setelah orang tu mati, terkenang dia kan. Bila kita dah mati pun kita terkenang dia, yang hidup pun terkenang dia. Dah mati lagi teruk tuan-tuan. Tak sempat nak minta maaf dia. Sebab itu kita diajar untuk saling mendoakan. Kalau kita doakan ibu kita contohnya, Rabbi ufirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Mudah-mudahan kita mohon ampun pada ibu kita, pada orang muslimin dan juga muslimat, sama ada yang hidup ataupun yang mati. Mudah-mudahan dosa-dosa kita pada hamba-hamba Allah manusia itu diampunkan. Cantik tuan, Islam ajar tu. Ya. Kalau boleh sebut nama. Aku banyak dosa pada simpulan-simpulan, ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa dia. Aku tak sempat minta maaf. Mati. Macam calon dekat Pulau Tioman tu kan. Nak mengundi mati. Dekat Bagan Serai tu, siapa India tu. Siapa nama tu kan. Nak mengundi mati. Katalah orang dah kutuk dia macam-macam. Tak sempat jumpa dia, tak sempat minta maaf. Dah mati dia. Jadi kita doakanlah. Ya Allah, kau ampunkan dosa sahabatku tu. Aku banyak mengutuk dia. Kita mohon ampunlah kepada Allah. Mudah-mudahan Allah melepaskan kita daripada dituntut oleh orang yang kita kutuk dulu semasa dia hidup. Ya? Itu ingat pesan Imam Ghazali bahawa akhlak yang buruk itu membawa penderitaan yang panjang. Mengapa kita tidak suka orang yang menunjuk celah kita dan kita tidak segera menghilangkannya?
Itu satu soalan yang Imam Ghazali tanya. Kenapa kita tidak suka orang menunjukkan celah kita dan tidak segera menghilangkannya? Jawapannya, manusia itu ada sifat ego. Merasa dirinya sentiasa betul. Kalau orang-orang dulu-dulu, dia kata sifat kita ini selalu menegakkan benang basah. Walaupun sekarang orang tak pakai benang, ya, kalau koyak buang, beli baru baju. Cuba tanya budak-budak sekarang tu, mana tak menjahit? Tak pandai tuan-tuan. Dulu kita menjahit sendiri kan. Saya masih ingat lagi, saya jahit sendiri dulu. Walaupun butang tanggal ke, butang baju sekolah tanggal ke, kita jahit sendiri. Itu generasi-generasi saya lah, jadi tuan-tuan kita. Sekarang mana? Buang aja beli baru. Ya, dia tak tahu benang. Tapi nak beritahu, jangan menjadi kita seperti menegakkan benang basah. Benang basah tu, benang, mana boleh lurus tuan-tuan? Tak boleh. Itulah kerja kita manusia. Saya nak jawab apa dia kata Imam Ghazali sini. Mengapa kita tidak suka orang yang menunjukkan celah kita? Jawapannya, kita selalu menegakkan benang basah. Semua orang lah. Mungkin saya pun ada, mungkin tuan-tuan pun ada. Baik kita mengaku saja, surrender terang-terang, ya, supaya kita dapat dibuang sifat angkuh, sifat ego dan sebagainya itulah. Malah kita sibuk menyerang orang yang menasihati kita. Maknanya Imam Ghazali dah pandang jauh ke depan tuan-tuan. Jauh dia nampak. Ya, inilah hebatnya para tabi'in. Yang dia nampak umat masa depan. Ya, apatah lagi Rasulullah SAW. Dia dah nampak jauh dah. Kenapa kita sibuk menyerang orang yang menasihati kita? Memang sekarang kan begitu. Bila kita nasihat ke, awak siapa? Awak siapa tu sedap sikit. Lagi, lu siapa? Yang kedua, kubur kau, kubur aku. Apa sibuk-sibuk? Ingat kau ni alim sangat ke? Ini biasa tentang sekarang. Kau tengok dalam FB, dalam apabila orang ni tegur, dia kutuk. Orang ni tegur, dia kutuk. Ya? Ustaz-ustaz yang tegur pun, ustaz pun kena belasah. Masya Allah. Ya? Orang alim ni seperti seorang penjaga serigala. Supaya serigala itu tak makan tanaman orang. Jadi orang-orang alim, orang berilmu itu ialah seperti dia menjaga serigala, menjaga umat. Supaya tidak makan tanaman orang, maksudnya tidak masuk sempadan bodoh orang lain. Tidak mencuri, tidak mengambil hak dia, tidak mengata yang bukan-bukan dan sebagainya. Jangan masuk seberang sana. Jadi malah kita sibuk menyerang orang yang menasihati kita. Apa dia kata? Dengan mengatakan, kau pun ada keburukan dan celah. Dia nak nasihatkan aku, kau pun 2 kali 5. Habis, full stop. Ya? Suami menegur isteri. Contoh, kau ni macam tak berapa bagus lah cakapnya, kadang-kadang kasar dengan anak-anak. Contoh, isteri pun jawab, abang pun sama, 2 kali 5 je. Mengata dulang paku serpi, mengata dulang orang, abang lagi lebih. Ini samalah kata Imam kata di sini. Dan kau pun ada cacat dan celah juga. Janganlah nak betulkan orang, kau pun sama je. Kata dapat Imam Hasan cakap, tuan-tuan para jemaah, begini. Imam pun sama 2 kali 5. Contoh. Ini satu trend tuan-tuan semakal. Tidak ada budaya menghormati orang alim, budaya menghormati orang berilmu. Yang diangkat orang yang tak patut dihormati. Malah ada satu kajian dibuat, siapakah tokoh yang dihormati? Yang paling top sekali ialah orang politik. Yang kedua ialah artis. Yang ketiga ialah ahli sokan. Saya baca laporan tu, yang ke-10 tu orang alim. Orang alim tak ada apa-apa tuan-tuan. Orang alim ni beri nasihat,
beri teguran. Teguran itulah yang menjengkelkan orang tu. Sedangkan orang politik ialah biasanya dia ada kuasa, dia boleh bagi itu, dia boleh bagi betulkan jalan, boleh bagi projek, boleh bagi macam-macam lah, kita semua faham. Itu memang tugas dia. Lepas tu dia menjadi yang atas. Yang kedua, artis. Penyanyi-penyanyi, apa macam-macam lah, tempatnya pun tinggi. Lepas tu ahli sukan. Lagi sekarang kan, siapa tak kenal orang ini, Ronaldo lah, apa semua, Messi lah, apa semua. Cuba tanya nama seorang alim. Kau kenal tak siapa Salman Al-Farisi? Tak kenal. Tak kenal. Ya? Kita dah cuba tentang kita buat khusus, ya, membedah minda remaja ni. Dia tulis, kenal tak orang ni? Tak kenal. Kenal tak orang ni? Tak kenal. Kita masuk ke tempatan. Kenal tak ni Dr. Harudin? Tak kenal. Kenal tak kenal. Bila kita pop seorang pemain bola sepak, kenal semua angkat tangan. Hebat tentang sekarang ni. Betul lah. Ya, dan kajian itu boleh dipertanggungjawabkan dari segi dapatannya, ya, bahawa orang-orang berilmu, orang-orang alim, agamawan, para sarjana yang hebat ilmu dia, bahawa semalam kita dapat berita Dr. Siddiq Baba dah meninggal. Ada tak kita rasa sedih, tuan-tuan? Bagi saya sangat sedih. Dia baik, saya selalu jumpa dia, minta nasihat dia, minta pandangan dia, dan borak dengan dia. Orang yang sangat tertib, sangat bersopan. Saya rasa satu kehilangan. Ya, bagus orangnya. Ya, dia bahasa diri dia cikgu. Ya, orang panggil dia Cikgu Siddiq. Jangan panggil saya profesor lah, jangan panggil saya doktor lah. Ya, kalau dekat TV, dekat radio pun, dia sebut bahasa diri dia cikgu. Ya, Cikgu Siddiq. Ada tak orang sedih, tuan? Kita tengok nanti, ya, sepanjang hari ni tengok macam mana. Ada tak? Ya. Tapi saya ingat saya yang PM yang baru ni, memang dia very close lah dengan Dr. Siddiq Baba tu, almarhum. Ya. Baiklah. Ya. Jadi makna kau pun ada kecacatan dan keburukan. Ini petandanya apa, tuan-tuan? Imam Ghazali kata, inilah petanda orang yang keras hati dan banyak dosa. Senang saja. Apakah petunjuk orang itu hatinya keras dan banyak dosa? Tak boleh ditegur. Imam Ghazali pernah kata apa? Tanda-tanda hati yang berpenyakit. Satu, tidak manis dalam ibadat. Yang kedua, tidak boleh ditegur. Makna tanda hatinya rosak dan berpenyakit. Kalau tuan-tuan ada manis beribadat, kalau imam solat subuh baca surah panjang sikit, dia seronok dengar. Sedapnya lagi. Macam tak nak berhenti rasanya. Tu hati kita sihat lah tu. Ya. Ni kalau asyik panjangnya ayat Allah, bila nak habis ni? Lainlah kita ada masalah penyakit kan, sakit kaki ke, sakit perut ke, tu cerita lain. Tapi dah jadi karakter, ya, kuliah lebih sikit tak seronok dan sebagainya, baca Quran tak seronok. Itu semua tanda-tanda hati berpenyakit. Ya, di sini kalau kita tidak mau ditegur, malah kita kata balik orang menegur itu, kau pun sama juga ada keburukan dan cela. Kata Imam Ghazali, ini petanda orang itu keras hati. Sebab apa? Sebab dosanya yang banyak. Satu dosa, satu titik hitam. Satu dosa, satu titik hitam. Satu dosa, satu titik hitam. Dah hitam, lama-lama keras lah. Macam orang dah sakit hati, doktor-doktor meletakkan hati yang keras tu, satu penyakit namanya sirosis. Hatinya keras, bukan keras hati, hatinya tu keras. Dia tak boleh serap. Kita makan lemak ke, makan apa, makan tu nak muntah, nak tendang balik. Sebab hati tu dah keras dah. Itu namanya, dari segi perubatan tu namanya sirosis. Itu dari segi penyakit. Tapi kita pun sama. Bila hati sudah keras, orang beri nasihat, dia tendang balik. Tapi kalau hati kita lembut, orang beri nasihat, dia resap dalam hati kita. Allah, terima kasihlah menegur saya. Alhamdulillah. Kuliah subuh ni banyak menegur saya. Tanda orang hati lembut, tuan-tuan. Saya pernah beri kuliah dekat Masjid Asy-Syarif. Tajuk saya ialah tentang anak yang soleh. Selepas habis kuliah tu, ada satu jemaah tu, dia peluk saya, basah mata dia.
Sampai basah jubah saya. Kata Ustaz, Allah, taubatlah saya, banyak dosa saya pada bapa saya. Menangis-nangis dia. Lepas tu saya tengok dia selalu datang ke masjid, selalu itu, selalu sedekah, selalu gitu, selalu gini. Maknanya apa? Lembut dah hati dia. Dengan sekali kuliah saja, takdir Allah Ta'ala rezekikan dia, lembut hati dia. Ya, jadi mudah-mudahan tuan-tuan ni semua dah lembut hatilah. Ya, bila diberi teguran, ya, saya harapkan saya pun termasuk dalam kumpulan itu. Kita semua masuk kategori orang yang lembut hati bila ditegur. Ya, karena kalau kita masih keras dengan teguran, kata Imam Ghazali, itu ialah maknanya hati kita keras kerana apa? Banyaknya dosa. Yang ketiga, tadi dua ya, hendaklah mengambil pelajaran supaya dapat mengetahui kecelaan diri sendiri daripada mulut musuh kita. Mana ada musuh cakap yang elok-elok tuan-tuan. Musuh nak cari kelemahan diri, tanyalah musuh kita. Kita dah buat macam-macam lah kebaikan, tapi musuh akan congkil keburukan juga. Dia viral lagi keburukan-keburukan kita. Jadi kita ni, kalau kita nak memperbaiki diri, kita ambil lah itu sebagai satu poin. Musuh akan melihat cacatnya diri kita. Maka kata Imam Ghazali, hendaklah kamu mengambil pelajaran supaya dapat mengetahui kecelaan diri sendiri daripada mulut musuhmu. Barangkali ia lebih bermanfaat daripada koreksi mulut temanmu sendiri. Kadang-kadang kawan ni dia nak jaga hati. Nak jaga hatilah, maknanya dia cakap berhati-hati. Tapi musuh, wah, dia hantam macam tu tuan. Jadi kita ambil lah. Mudah-mudahan hati kita lembut ke situ. Baik, yang keempat. Yang keempat, dia hendaklah bergaul dengan orang ramai. Maknanya apa? Kalau kita nak membetulkan diri, jangan kita bersembunyi dalam rumah. Tak bergaul dengan orang. Tak bercampur dengan masyarakat. Tak bergaul dengan jiran. Ada keduri jemputan saya nak pergi. Contoh. Ya, dia bawa hal dia je. Ada orang macam tu. Ya, ada orang macam tu. Jadi, kata Imam Ghazali, kalau kita nak memperbetulkan diri kita, hendaklah yang keempat ni bergaul dengan orang ramai. Kenapa? Kerana setiap keburukan yang dilihat, ya, dia segera mencarinya pada diri sendiri. Contoh, satu hari saya pergi ke Kelang ni, kat Kelang Peret tu. Saya lalu sebelah tu ada KFC, sebelah tu ada klinik. Ada klinik. Ya, saya belajar tuan-tuan. Dalam tu ada satu kereta, dia parking depan tu klinik. Anak lelaki dia turun, masuk klinik, lepas tu keluar. Lepas tu rupanya dalam kereta tu ada bapak dia yang sudah tua. Dia tengking bapak dia tuan-tuan. Sebab bapak dia lambat turun. Ya, lepas tu bawa mak dia. Mak dia pun dah tua, jalan pun dah. Saya dengar, Masya Allah. Di situ kita belajar tuan-tuan. Saya belajar di situ. Tengok gaya orang tu macam somebody jugalah. Tapi akhlaknya Masya Allah dengan ibu, dengan bapa dia, ya Allah. Cara dia bercakap tu, sedih saya melihat dia tuan-tuan. Atau tuan-tuan melihat seorang bapa marah anak dia, dia pukul, dia sempak, dia terajang, dia kata macam-macam. Ini mana kita dapat? Dengan bergaul dengan manusia. Kita pergi kenduri, majlis kenduri. Contohlah kan, kenduri kahwin. Dia makan. Dia dapat ambil tu, letak kat. Tengok. Katalah. Ini contoh. Macam dah basi ke. Jadi kalau orang Jawa ni, kalau kenduri, biasanya buat 2 hari. Malam sekali, siang sekali. Faham ya? Malam ni, kata ni Sabtu. Hari ni dah ada. Malam tadi, itu besok hari ni. Jadi mungkin yang dia masak tu, mungkin dah agak tu sikit lah, tak dipanaskan. Tengok. Apa ni? Dia komplain. Ya? Dia komplain. Saya pernah dengar sendiri tuan-tuan.
Ya, ada satu orang tetamu ni makan-makan. Ni kau ambil catering mana ni? Malu tuan rumah tuan-tuan. Catering siapa yang kau ambil ni? Bodoh. Ya Astaghfirullahalazim. Betul lah kata Imam Ghazali, kita bergaul dengan orang supaya kita boleh jaga mulut kita. Ya, kalau kita nak tegur, tegurlah cara baik. Minta maaf tuan, nasi ni macam dah lah. Cakap elok-elok, jangan cakap kuat-kuat. Tetamu mendengar, tuan rumah pun malu. Benarlah kata Imam Ghazali, kalau nak membetulkan diri kita dengan perangai-perangai buruk itu, mestilah bergaul dengan orang, kita melihat perangai manusia. Dekat traffic light kita boleh belajar. Lambat sikit je horn. Sikit aja. Kita bukan macam switch elektrik ni. Tap terus menyala. Di kau depan tu orang-orang otak yang lama-lama. Kereta bukan kereta automatik. Kereta dulu. Nak tekan kelas, masuk gear, lepaskan handbrake. Makan masa kadang-kadang rabun mata tak nampak. Ini mana ni? Kadang dekat setengah minit, belakang tu terus bunyi horn. Sabarlah. Kita kat sebelah ni, belajar. Manusia ni sifat dia tak sabarlah. Apalah dia kejar-kejarnya. Tuan-tuan jalan, keluar daripada masjid ni. Tiba-tiba ada satu orang tua lalu. Orang tua jalan terkeduk-keduk. Kita bunyi horn. Suruh cepat. Mana nak cepat tuan-tuan? Dah lah kaki dia sakit. Dia orang tua. Janganlah bunyi horn. Orang tua tu boleh dengar bunyi horn. Hati dia, budak ni kurang ajar. Aku ni dah tuek tau. Tentang kau ni, kau horn aku macam-macam. Kita tengok, kita belajar tuan-tuan. Orang muda kena hormat orang tua. Orang sihat kena hormat orang sakit. Orang yang berada di kenderaan kena hormat orang jalan kaki. Itu Rasulullah ajar. Kita dalam kenderaan, dalam kereta. Masa zaman Nabi itu unta lah. Orang dalam atas kenderaan mendahului salam, menegur orang di bawah. Kita sekarang bawa kereta, ada orang jalan kaki, kita hormat dia, beri dia laluan. Tapi susah. Kita kata, ini jalan saya. Kalau kawan tu dah rabun, tak pakai cermin mata, tersandung, terjatuh, dah macam-macam berlaku. Benarlah kata Imam Ghazali, nak membetulkan kita ini adalah bergaul dengan manusia supaya setiap keburukan yang kita lihat itu akan mencerminkan dan kita mencari kelemahan yang ada pada diri kita sendiri. Kerana orang mukmin adalah cermin bagi orang mukmin. Saya teringat bila saya pegang ayat ni, orang mukmin adalah cermin bagi orang mukmin. Ingat apa kata sahabat pada Sayyidina Ali. Pada zaman Sayyidina Ali, banyak berlaku perbalahan, berdebat, menyerang pemimpin, tak hormat ketua negara, macam-macam berlaku. Jadi satu hamba Allah ni, wahai Ali, zaman kau menjadi khalifah ni, kenapa panas sangat dah? Orang bergaduh sini, bergaduh sana tu dia. Sedangkan zaman sebelum kamu, Sayyidina Osman, Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar, tak berlaku macam ni pun. Sayyidina Ali jawab, zaman Sayyidina Umar, zaman Sayyidina Osman, rakyatnya macam aku ni. Rakyatnya macam aku, macam Sayyidina Ali lah. Sahabat Nabi tertib, khusyuk, beradab, jaga mulut. Zaman Sayyidina Umar, zaman Sayyidina Ali, zaman Abu Bakar, rakyatnya ialah aku. Tapi bila aku menjadi khalifah, rakyatnya macam kau ni lah. Komplain sana, komplain sini, bergaduh sana, bergaduh sini. Jadi kita ambil ibrah lah tuan-tuan. Kita ambil ibrah lah. Bagaimana rakyat, begitulah pemimpinnya. Apa rakyat nak pimpin macam mana? Itulah yang naik. Rakyat je nak macam tu. Kalau rakyatnya baik-baik, dia akan angkat pemimpin yang baik. Ini saya cakap umum tuan-tuan ya. Kalau rakyatnya banyak orang-orang soleh, dia akan pastikan orang soleh yang naik.
Kalau rakyatnya orang cintakan ilmu, orang yang itu, dia akan pastikan orang itu naik. Tapi kalau rakyatnya sukakan hiburan, sukakan enjoy, sukakan pesta, sukakan apa, diangkat yang itulah. Ya, saya hanya respon apa yang dikata oleh Sayyidina Ali. Ya, rakyat ni macam kamu ni lah. Jadi itulah sekadar itu saja. Yang keempat ni kita tengok betul-betul kita bergaul dengan orang, kerana setiap diri orang Muslim itu adalah cermin kepada orang mukmin yang lain. Mudah-mudahan keterangan yang ringkas ini, 4 perkara yang disebut oleh Al-Ghazali, saya rumuskan tuan-tuan ni 4 tu, 4 cara bagaimana ingin mencari kelemahan diri. Pertama, nombor 1, datang kepada guru, iaitu belajar. Yang kedua, teman yang jujur dalam memberi teguran. Yang ketiga, dapat maklumat keburukan kita daripada musuh kita. Dan yang kelima, yang keempat, melalui pergaulan kita dengan masyarakat. Jadi bergaullah dengan masyarakat. Nanti kalau ada minumlah sama-sama. Dia tak nak minum balik. Kita tak tahu tuan-tuan. Perangai manusia kadang bila kita minum, kita sembang-sembang, kita ada belajar sesuatu. Contoh. Jadi itulah 4 perkara. Mudah-mudahan dapat menjadi bimbingan kepada kita dalam menghadapi kehidupan yang semakin mencabar. Wallahu a'lam. Saya mohon maaf sekiranya dapat keterlanjuran dan kesilapan. Itu tidak dapat lari. Saya juga manusia yang lemah. Seperti kita semua sama tuan-tuan. Cuma saya diberikan rezeki, kelebihan sedikit oleh Allah Ta'ala, berada di hadapan tuan-tuan. Besok atau masa saya pun di bawah macam tuan-tuan juga. Wallahu a'lam wa billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr.